Assalamualaikum. Ini adalah pembentakan untuk tugasan 3 modul inovasi rancangan pengajaran harian. Kumpulan kami adalah Siti Aisyah, Siti Aminah, Siti Khairunisa, Siti Nurhafidah, Siti Nur Aina dan juga Siti Nur Hatikah. Kami daripada set 2 kumpulan 3. Assalamualaikum, saya Siti Aisyah binti Muhammad Noor. Untuk modul inovasi RPH bahagian saya, bagi mata pelajaran Sains Darjah 1, tema dan tajuknya adalah Teknologi dan Kehidupan Lestari untuk unit 10 Asas Binahan. Dalam RPH ini, kemahiran fokusnya adalah mengenal pasti, mengelas, membezakan dan menakur. Standard kandungan 10.1 binaan daripada bongkah bentuk asas. Untuk standard pembelajaran 10.11 mengenal pasti bentuk asas iaitu segitiga, segi empat sama, segi empat tepat dan bulatan. Keduanya adalah mengenal pasti bongkah bentuk asas iaitu kubus, kuboid, piramid, prisma, kon, silinder dan juga sfera. Seterusnya kita pergi kepada objektif dan kriteria kejayaan. Pertamanya objektif. Objektif yang telah dikenal pasti adalah satu, untuk mengenal pasti bentuk asas segitiga, segi empat sama, segi empat tepat dan bulatan dengan tepat dan betul. Keduanya, mengenal pasti bongkah bentuk iaitu kubus, kuboid, piramid, prisma, kon, silinder dan sfera dengan tepat dan betul. Kriteria kejayaan pula adalah pertama, murid dapat mengenal pasti 3 daripada 5 bentuk asas dengan tepat dan betul. Keduanya adalah murid dapat mengenal pasti dan membezakan 4 daripada 7 jenis bongkah dengan tepat dan betul. Seterusnya kita pergi kepada set induksi yang mana telah dirancangkan untuk dilakukan dalam masa 5 minit. Pertamanya, guru minta murid ni duduk dalam kumpulan masing-masing, yang mana kumpulan tu murid-murid ni dia dah tahu daripada kelas-kelas yang sebelumnya lah. Kemudian guru ni dia memulakan kelas dengan bertanyakan berkenaan bentuk asas yang telah dipaparkan pada skrin LCD di dalam kelas lah. Jadi soalannya mungkin soalan instruktif dia adalah apakah bentuk asas yang kamu lihat di hadapan. Jadi murid akan menjawablah antara bentuk-bentuk yang telah dipaparkan tersebut. Bagi langkah 1, kita peruntukkan masa untuk 10 minit. Guru memaparkan gambar LCD, masih lagi memaparkan gambar di skrin LCD. Kemudian guru itu menamakan 4 bentuk asas berdasarkan gambar yang telah dipaparkan itu. Kemudian guru pula meminta murid ini untuk mengulangi sebutan bagi keempat-empat nama bentuk asas tu bersama-sama. Kemudiannya setelah itu guru akan meminta murid untuk membuka buku latihan sains halaman 63 dan guru memberi arahan meminta murid untuk membuat aktiviti melakar bentuk asas untuk guru itu lihat sama ada murid-murid ini boleh dapat mengenal pasti bentuk-bentuk asas itu berserta dengan nama-nama dia sekali lah. Bagi langkah kedua pula diperuntukkan juga masa 10 minit. Guru melakukan aktiviti nyanyian yang berbentuk video yang dipaparkan pada skrin LCD. Setelah habis itu, guru akan menjelaskan semula ciri-ciri bentuk asas tersebut dan mengulangi ciri-ciri bentuk asas itu bersama-sama dengan murid supaya murid lebih jelas dan dapat mengingat apakah ciri-ciri bentuk asas tersebut. Seterusnya, selepas guru itu bersama-sama dengan murid mengulangi ciri-ciri dan juga mengingat ciri-ciri tersebut, guru akan secara rawaknya bertanyakan soalan berkenaan ciri-ciri bentuk asas tu. Contohnya, apakah ciri-ciri bentuk bagi bentuk bulatan. Jadi murid akan menjawab bulatan tiada sisi, contohnya. Selepas itu, guru akan mengagihkan satu lembaran kerja yang mana murid-murid akan laksanakan melalui aktiviti time, pair, share, di mana aktiviti ini akan dilakukan dalam masa yang telah ditetapkan lah. Jadi murid akan perlu selesaikan lembaran kerja ini dalam masa yang ditetapkan.
Langkah ketiga, 10 minit. Guru akan memaparkan video berbentuk penerangan berkenaan jenis-jenis bongkah bentuk asas. Setelah video tersebut, guru akan bertanyakan soalan yang berbentuk hubung kait topik pembelajaran dengan contoh objek yang digunakan dalam kehidupan seharian. Contohnya, apakah objek atau barang di sekitar kamu yang sama bentuknya dengan bongkah bentuk asas? Jadi mereka akan menjawab. Seterusnya, guru meneruskan sesi dengan melakukan satu aktiviti relatable yang mana di dalam kumpulan masing-masing, murid akan bergila-gili menyelesaikan aktiviti di dalam lembaran kerja yang telah diberikan. Langkah keempat, 10 minit. Dalam langkah ini, guru akan memaparkan dua video penerangan iaitu satu, ciri-ciri bongkah dan reka bentuk binaan dan juga kepentingan bongkah. Jadi berdasarkan video yang pertama, guru akan bertanyakan soalan secara rawak berkenaan ciri bongkah bentuk asas tersebut. Untuk video kedua pula, guru akan bertanyakan kepada murid apakah kepentingan bongkah-bongkah tersebut dalam kehidupan seharian mereka dengan menggunakan contoh yang ada di dalam bilik darjah. Contohnya pensel berbentuk silinder supaya mudah dipegang untuk menulis. Gitu. Seterusnya untuk bahagian aktiviti untuk pengukuhan murid, guru akan meminta murid-murid ini dalam kumpulan masing-masing, masih lagi dalam kumpulan masing-masing untuk melakukan latihan kerja di dalam buku latihan sains halaman 68 yang mana muridnya akan berbincang melalui aktiviti think, pair, share iaitu berpasangan tapi masih lagi dalam kumpulan yang sama. Dan mereka akan kemudiannya mengongsikan idea-idea mereka bersama dengan rakan-rakan sekelas lah. Langkah kelima, 40 minit. Di sini adalah aktiviti mengaplikasi. Guru akan menggunakan aktiviti buku teks halaman 94 sebagai rujukan dan contoh untuk murid. Okey, aktiviti ni adalah aktiviti mereka cipta. Murid perlu membina robot yang dengan menggunakan bentuk-bentuk asas, bongkah bentuk asas yang mereka pelajari lah. Jadi di akhir aktiviti ni, guru akan meminta murid menayangkan reka cipta setiap kumpulan di hadapan kelas dan menjelaskan bentuk bongkah yang digunakan beserta alasan murid yang logik. Akhir sekali penutup 5 minit, guru akan bertanyakan kepada murid apa yang telah dipelajari pada hari itu sebagai rumusan. Jadi antara contoh-contoh soalan itu guru akan menggunakan soalan hubung kait lah. Contohnya apabila kita hendak menyimpan buku, bongkah apa yang sesuai seperti berikut. Guru juga akan membuka ruang kepada murid untuk memberikan jawapan dan idea mereka sebagai bentuk tahap kesimpulan lah, tahap kefahaman mereka. Untuk justifikasi set induksi, kita gunakan bahan media. Kaedah pula kita gunakan kaedah persoalan yang mana kaedah ini satu dapat merangsang dan mengaktifkan proses berfikir murid sebab kelas waktu itu adalah waktu masa akhir jadi murid agak lemah sedikit dan penat. Keduanya untuk mengenal pasti tahap asas pengetahuan murid berkenaan bentuk asas. Untuk langkah satu, bahan masih lagi bahan media tapi bahan ini akan dapat memberi idea dan membentuk upaya berfikir secara maya. Latihan pengukuhan yang dilakukan ini membolehkan murid untuk berfikir dan mentafsirkan kepada bentuk yang bertulis sebab aktiviti kita aktiviti lakaran dan apabila murid telah mengingat dan memahami, kemudian kita buat juga pula latihan pengukuhan ini, dia akan terrekod dalam ingatan jangka masa panjang. Keduanya untuk langkah kedua, bahan kita gunakan video nyanyian itu untuk menarik minat dan perhatian murid. Kedua kaedah pula kaedah persoalan yang mana ia membantu murid untuk mengingat dan merekod pembelajarannya. Aktiviti PAK21 iaitu aktiviti time pressure yang mana ia akan dapat melatih kemahiran berfikir dengan kritis, komunikasi dan kolaborasi. Langkah ketiga pula bahan video penerangan untuk memastikan perhatian murid itu fokus yang berterusan lah. Kaedah kita gunakan persoalan hubung kait yang mana ia membantu murid untuk memahami konsep dan idea yang dipelajari.
Untuk PAK 21, kita guna aktiviti relatable yang mana ia melatih kemahiran komunikasi dan kolaborasi antara murid. Seterusnya, justifikasi untuk langkah keempat, bahan masih video penerangan, iaitu tujuannya untuk supaya murid masih fokus dengan topik pembelajaran mereka. Kaedah persoalan hubung kait membantu murid untuk memahami konsep dan idea. Kali ini untuk bongkar bentuk asas lah. PAK adalah aktiviti think, pair, share yang mana melatih kemahiran komunikasi dan kolaborasi antara murid dalam kumpulan masing-masing. Seterusnya untuk langkah kelima, bahan adalah kertas dan tanah liat. Dekat sini kita gunakan kaedah projek atau reka cipta yang mana ia membantu pelajar untuk mengaplikasikan pembelajarannya dan juga mentafsirkan ilmu yang telah difahami itu melalui bentuk produk yang fizikal yang mana murid boleh sentuh dan lihat. So PAK aktiviti dia adalah projek reka cipta yang mana aktiviti ini akan dapat melatih dan memupuk kesemua kemahiran pasti sebab bila mereka akan perlu berfikir dalam merancang, kemudian kena ada kreativiti and then ada kolaborasi dan juga komunikasi lah sewaktu menyelesaikan untuk bahagian reka cipta ni. Penutup, kita gunakan kaedah persoalan lah yang mana secara kesimpulannya sahaja kita tanya apa yang murid telah pelajari pada hari tersebut. Guru juga memberikan murid kebebasan untuk menyatakan idea dan jawapan mereka secara keseluruhannya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Aminah binti Muhammad Rasif akan menyambung kepada tajuk Unit 3 Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup untuk mata pelajaran Sains tahun 1, tema Sains Hayat dan kemahiran fokus untuk tajuk ini ialah mengenal pasti dan mengelas. Sebelum membuat RPH yang lengkap, guru perlu menyemak DSKP terlebih dahulu. Jadi, standard kandungan bagi topik ini ialah benda hidup dan benda bukan hidup. Manakala standard pembelajaran ialah murid boleh membanding dan membezakan benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan ciri-ciri tersebut iaitu bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membesar dan membiak. Selain itu, murid juga dapat membuat urutan contoh-contoh benda hidup mengikut saiz. Untuk objektif topik ini ialah diharapkan pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat membanding dan membezakan benda hidup dan benda bukan hidup sekurang-kurangnya 3 ciri-ciri tersebut iaitu daripada bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membesar dan membiak. Murid juga dapat membuat urutan saiz benda hidup mengikut saiz. Kriteria kejayaannya ialah murid dapat membanding dan membezakan sekurang-kurangnya 3 ciri benda hidup dan benda bukan hidup melalui soalan yang ditanya oleh guru berkenaan ciri-ciri yang di bawah iaitu bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membesar dan membiak. Murid juga dapat membuat sekurang-kurangnya 4 urutan contoh benda hidup mengikut saiz melalui lembaran kerja yang diberi oleh guru. Bagi pengisian kurikulum EMK dan kepelbagaian kaedah dan teknik dari segi nilai murni, mereka dapat mengikut arahan guru dan berani mencuba serta bekerjasama. Bagi kemahiran berfikir, mereka dapat membanding dan membezakan serta menghubung kait benda hidup dengan benda bukan hidup. Untuk kemahiran personal, mereka dapat memerhati dan mengenal pasti serta meramal benda hidup dan benda bukan hidup. Untuk EMK pula, untuk topik ini ialah sains dan teknologi, kreativiti dan inovatif. Kemahiran belajar dan cara belajar pula, mereka dapat mendengar, bertutur dan mengumpulkan maklumat serta menulis. Untuk bahan bantu mengajar, guru memerlukan komputer riba dan projektor LCD, lembaran kerja untuk berkumpulan 6 helai, lembaran kerja untuk individu iaitu 36 helai, gambar 18 keping gambar benda hidup dan 18 keping lagi gambar benda bukan hidup, pokok bunga asli dan pokok bunga palsu, akuarium ikan bersama ikan. Sebelum memulakan topik ini, murid telah mempunyai pengetahuan asas berkenaan benda hidup dan benda bukan hidup. Mereka juga dapat mengenal pasti dan mengelaskan benda hidup dan benda bukan hidup. Seterusnya, langkah-langkah modul inovasi RPH. Untuk set induksi yang dijalankan selama 10 minit, guru memberi pengenalan tentang benda hidup dan benda bukan hidup dengan menggunakan gambar raja di dalam buku teks sains serta objek yang dibawa oleh guru itu sendiri seperti anak patung, bunga asli, bunga palsu dan akuarium ikan. Dengan aktiviti ini, murid lebih tertarik dengan objek yang berada di depan mata dan mereka dapat membanding dan membezakan benda hidup dengan benda bukan hidup dengan mudah. Selain itu, mereka juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan menerapkan nilai keberanian dalam diri untuk mencuba.
Bagi langkah 1 yang dijalankan selama 20 minit, guru akan memaparkan gambar rajah, ciri-ciri dan tayangan video benda hidup dan benda bukan hidup agar murid dapat membezakan ciri benda hidup melalui ciri bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membesar dan membiak. Guru juga akan bertanya soalan kepada murid tentang apa yang mereka lihat berdasarkan gambar dan tayangan video. Dengan aktiviti ini, ia dapat menarik minat serta perhatian murid agar mereka lebih memahami dan dapat berimajinasi tentang ciri-ciri benda hidup. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan menerapkan nilai keberanian dalam diri untuk mencuba. Bagi langkah 2 yang dijalankan selama 30 minit, murid akan membuat satu aktiviti mengelaskan gambar benda hidup dan benda bukan hidup mengikut kelas kumpulan yang betul menggunakan gambar yang diberikan oleh guru dalam kumpulan yang terdiri daripada 6 orang ahli. Mereka perlu menampal gambar tersebut pada lembaran yang diberikan oleh guru. Aktiviti berkumpulan di mana ia dapat memupuk semangat berpasukan kerana murid dapat bekerjasama semasa membuat aktiviti secara berkolaboratif bersama rakan. Aktiviti ini juga dapat menerapkan nilai keberanian dan berani mencuba dalam diri murid. Bagi langkah 3 yang dilakukan selama 20 minit, guru akan memaparkan tayangan video haiwan dan tumbuhan mengikut saiz. Selepas itu, murid akan melakukan satu aktiviti secara individu di mana mereka perlu menomborkan saiz haiwan daripada saiz kecil hingga ke saiz besar dan menomborkan saiz tumbuhan daripada saiz besar kepada saiz kecil. Tayangan video dapat menarik minat dan perhatian murid agar mereka lebih memahami dan dapat berimajinasi tentang saiz benda hidup serta murid dapat berfikir secara kritis dalam menentukan saiz haiwan dan tumbuhan yang sebenar. Lembaran kerja yang diberikan oleh guru adalah untuk melihat kefahaman yang telah diperoleh oleh murid semasa sesi pembelajaran dijalankan. Untuk bahagian penuntun yang dijalankan selama 10 minit, guru akan meminta murid untuk memberi ringkasan topik yang telah dipelajari oleh mereka dan membuka ruang kepada murid untuk bertanyakan soalan kepada guru. Aktiviti ini dapat menerapkan nilai keberanian untuk mencuba selain dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Guru juga dapat mengenal pasti tahap kefahaman murid tentang topik yang telah diajar. Ini merupakan lampiran untuk set induksi dan lampiran untuk langkah 1. Di bahagian kiri skrin merupakan sambungan lampiran langkah 1, manakala di sebelah kanan pula merupakan lampiran langkah 2. Dan yang terakhir merupakan lampiran langkah 3. Saya, Siti Karunia Bintisaini, akan meneruskan pembentangan modul inovasi RPG. Tajuk saya adalah Unit 6 Tumbuhan. Kemahiran fokus adalah mengenal pasti dan mengelas. Seterusnya adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. Bagi standard kandungan, 6.1 bahagian tumbuhan. Bagi standard pembelajaran, 6.1.1 membanding dan membezakan bahagian pada tumbuhan iaitu 1. Daun, urat selari ataupun urat jejala. 2. Bunga, berbunga atau tidak berbunga. 3. Batang, berkayu atau tidak berkayu. 4. Akar, akar tunjang ataupun akar serabut. Objektif. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid ataupun pelajar dapat 1. Menyatakan 4 bahagian tumbuhan. 2. Melabelkan 4 bahagian tumbuhan. Seterusnya adalah kriteria kejayaan. 1. Murid dapat menyatakan 4 bahagian tumbuhan dengan betul. 2. Murid dapat mengeja 4 bahagian tumbuhan dengan tepat secara individu. 3. Murid dapat melabelkan 4 bahagian tumbuhan secara berkumpulan. Pengisian kurikulum EMK kepelbagaian kaedah dan teknik. Bagi nilai murni adalah berkaitan dengan minat dengan alam sekitar, berani mencuba, menghormati guru, bekerjasama dan bersifat ingin tahu. Bagi kemahiran berfikir iaitu KB, memerhati, mengenal pasti, menjana idea, melabel dan membuat hipotesis. Bagi kemahiran personal iaitu KP adalah memahami bahagian tumbuhan, keberanian, mahir berkomunikasi dan bekerja berpasukan. Bagi kemahiran belajar cara belajar BCB adalah kemahiran berkomunikasi, kemahiran berkolaborasi, kemahiran mendengar dan menulis. Bagi elemen merentas kurikulum, EMK adalah sains dan teknologi, kreatif dan inovasi. Seterusnya adalah bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah yang pertama, komputer reader dan projektor LCD. 1. Yang kedua, generally satu pautan.
Yang ketiga, lembaran kerja individu 36 helai. Yang keempat, tanah liat yang berwarna hijau, coklat dan merah sebanyak 27 kotak. Yang kelima, kotak terpakai beserta akar 9 keping. Yang keenam, kad label bahagian tumbuhan iaitu bunga, daun, batang dan akar 9 set. Yang ketujuh adalah runcing 1 buah. Pengetahuan sedia ada murid ataupun pelajar adalah pelajar mengetahui tentang bahagian tumbuhan seperti bunga, daun, batang dan akar. Bagi kebat ataupun iting adalah melabel dan mengaplikasi. Seterusnya adalah langkah-langkah modul inovasi RPH. Modul inovasi RPH ini dimulakan dengan set induksi. Bagi aktiviti yang dijalankan adalah guru memaparkan 3 contoh tumbuhan dengan menggunakan pautan jeneli. Bagi justifikasi penggunaan jeneli adalah merupakan elemen ICT iaitu jeneli yang digunakan berupaya mewujudkan suasana PDPC yang menyeronokkan. Selain itu, melalui cara ini, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah, ringkas dan padat kerana murid-murid didedahkan dengan gambaran dan persembahan yang menarik serta mudah difahami. Langkah 1. Aktiviti yang dijalankan dalam langkah 1 adalah guru menerangkan 4 bahagian tumbuhan yang terdiri daripada bunga, daun, batang dan juga akar. Selain itu, guru juga melakukan aktiviti 1, drag and drop, serta pembagian lembaran kerja kepada setiap murid. Melalui aktiviti 1, drag and drop ini, guru telah menyediakan melalui satu pautan jeneli kepelbagaian contoh di mana setiap 4 bahagian-bahagian tumbuhan ini telah dibagi kepada 2 contoh dan murid perlulah menarik contoh-contoh tersebut ke dalam petak-petak yang telah disediakan. Justifikasi bagi pemilihan aktiviti langkah 1 ini adalah penerapan PAK 21 iaitu aspek komunikasi. Melalui aktiviti 1, drag and drop, ia memerlukan komunikasi dua hala di antara guru dan murid. Selain itu, ia juga mampu membina keyakinan diri untuk murid-murid semasa berinteraksi dengan rakan-rakan lain ataupun dengan guru. Seterusnya adalah langkah 2. Aktiviti yang dijalankan pada langkah 2 adalah aktiviti 2, berkumpulan. Murid akan dibicarakan kepada 9 kumpulan yang terdiri daripada 4 orang murid. Murid diminta untuk membina satu model berserta label tumbuhan dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang telah diberikan secara berkumpulan. Bahan bantu mengajar yang telah diberikan adalah kotak berserta akar, 3 kotak tanah liat berwarna dan juga label-label tumbuhan. Model yang dihasilkan juga perlulah dibentangkan. Justifikasi bagi pemilihan aktiviti 2 berkumpulan adalah merujuk kepada PAK 21 iaitu aspek kolaborasi dan juga kreativiti. Aspek kolaborasi di antara murid dapat ditingkatkan melalui aktiviti 2 berkumpulan. Ia juga mampu menarik minat serta menyelahkan kreativiti murid. Melalui kolaborasi ini, guru juga dapat menerapkan beberapa nilai positif iaitu bertanggungjawab terhadap tugasan dan kumpulan, penglibatan aktif dan seimbang. Seterusnya adalah langkah 3. Aktiviti pada langkah 3 ini adalah aktiviti 3, gaya mengikut imajinasi. Aktiviti ini akan dijalankan berserta audio di mana guru akan meminta murid untuk melakonkan dan menggayakan apakah yang berlaku kepada tumbuhan ketika ditiup angin. Justifikasi bagi pemilihan langkah 3 ini adalah PAK 21, aspek kreativiti. Aktiviti 3 yang dijalankan dengan menggunakan audio berupaya membentuk imajinasi dan kreativiti murid. Selain itu, guru juga dapat membantu murid untuk berfikiran lebih terbuka dan berani mengambil risiko. Seterusnya adalah penutup di mana guru merumuskan hasil pembelajaran. Akhir sekali adalah lampiran. Lampiran tersebut terdiri daripada lembaran kerja dan juga pautan jeneli yang digunakan berkaitan dengan modul inovasi RPH Unit 6 Tumbuhan.
Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya. Seterusnya pepetangan akan diteruskan oleh saya, Siti Nur Hafidah binti Abdullah. Tajuk saya adalah penyerapan dan kemahiran fokus untuk tajuk ini adalah mengenal pasti, mengkelaskan, menganalisa, menjelaskan dan juga menyusun. Untuk standard pembelajaran adalah yang pertama, untuk mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Yang kedua, menjelaskan kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Yang ketiga, mengkelaskan objek mengikut tahap penyerapan yang berbeza. Objektif untuk sesi pembelajaran ini adalah yang pertama, mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air, menjelaskan kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air, dan juga yang terakhir, mengkelaskan dan menyusun setiap objek mengikut tahap penyerapan yang berbeza. Untuk kriteria kejayaan, murid dapat mengenal pasti dan memberi sekurang-kurangnya 2 contoh objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Yang kedua, murid dapat menjelaskan kepentingan 2 contoh objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air tersebut. Yang ketiga, murid dapat mengelaskan dan menyusun objek yang diberikan mengikut tahap penyerapan yang berbeza. Murid telah mempunyai pengetahuan asas tentang beberapa objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air, seperti cawan plastik yang digunakan di rumah ataupun tuala yang boleh digunakan untuk mengelap air tumpah di rumah. Itu contohnya. Yang pertama sekali adalah set induksi. Guru menerangkan konsep tentang objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Guru juga menghubung kaitkan situasi yang diberikan dengan uji kaji yang akan dijalankan. Murid juga memberikan maklum balas kepada soalan yang diberikan. Untuk set induksi, guru bertanya kepada murid di dalam kelas jika mereka tahu apakah contoh objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Guru meminta murid untuk melihat objek di sekeliling mereka, iaitu di sekitar kelas, dan memberikan contoh objek yang boleh menyerap dan tidak boleh menyerap air. Kita jangkakan contoh jawapan adalah pemadam, tingkap, kaca, duit shilling yang tidak boleh untuk menyerap air. Dan yang boleh menyerap air contohnya langsir ataupun kain lap yang ada di dalam kelas tersebut. Seterusnya, guru juga memberikan satu situasi untuk murid membayangkan, iaitu bayangkan kamu tengah makan di rumah. Macam mana kalau air yang ada dekat dalam cawan yang korang tengah minum tumpah? Apa yang korang akan buat? Guru memberikan situasi itu untuk murid untuk berfikiran kritis lah terhadap soalan yang diberikan. Kita jangkakan jawapan murid, dia akan mengambil tisu untuk lap ataupun mengambil kain untuk lap. Dan guru akan bertanya semula, kenapa tuala dan tisu? Kenapa tak ambil garfu ke, sudu ke? Dan kita jangkakan jawapan murid sebab garfu ni dan pinggan ni dia tak boleh serap air. Jadi guru juga mengaitkan perbincangan situasi tersebut dengan topik pembelajaran tentang objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Untuk langkah yang pertama, iaitu selama 20 minit, guru akan memberikan penerangan mengenai objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air di dalam kumpulan. So, guru meminta murid untuk membuat 6 kumpulan dengan 6 orang murid setiap kumpulan. Guru memberikan 2 helai peta buih setiap satu kumpulan. 1 peta buih untuk objek yang boleh menyerap air dan 1 peta buih untuk objek yang tidak boleh menyerap air. Guru meminta murid untuk membuat perbincangan bersama ahli kumpulan selama 5 minit tentang topik yang diberikan. Selepas 5 minit, guru meminta wakil kumpulan untuk membuat pembentangan ringkas mengenai contoh-contoh objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air yang terdapat di dalam peta buih yang mereka bincangkan tadi. Guru meminta
jika ada jawapan yang salah ataupun agak diragui, guru perlu memberikan penerangan yang tepat kepada murid tentang jawapan tersebut. Dan di akhir langkah 1, guru merumuskan bahawa murid telah boleh membezakan tentang objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Untuk langkah 2, aktivitinya adalah membandingkan tahap penyerapan objek yang boleh menyerap air mengikut tahap penyerapan yang berbeza. So, guru meminta murid untuk mengambil satu lidi yang telah guru buat, di mana di dalam satu lidi itu ada potongan tisu, surat khabar, sapu tangan dan kain lap yang telah dipotong dan dilekatkan sama besar pada lidi, dan juga diberikan satu cawan dengan air yang berwarna kepada setiap satu wakil kumpulan. Dan guru meminta murid untuk membuka buku teks sains tahun 1 muka surat 75 untuk rujukan aktiviti yang bakal dilakukan. Ini adalah eksperimen untuk melihat walaupun objek itu boleh menyerap air, adakah objek-objek ini mempunyai penyerapan yang sama, banyak, ataupun masa yang sama banyak untuk menyerap air dalam kondisi yang sama. Semasa aktiviti ini, guru akan menggalakkan pemikiran kritis murid dan juga komunikasi bersama ahli kumpulan murid. Selepas membuat eksperimen untuk memerhatikan kadar penyerapan keempat-empat objek ini, guru meminta murid untuk bincangkan bersama ahli kumpulan mereka dan tuliskan keputusan uji kaji ke dalam lembaran kerja yang telah diberikan secara berkumpulan. Jadi guru meminta setiap wakil kumpulan untuk membuat kesimpulan uji kaji secara ringkas. Jika keputusan setiap kelas berbeza, guru juga perlu menerangkan mungkin ada pemboleh ubah yang terlibat semasa uji kaji dijalankan. Contohnya, tertumpah ke awal, ataupun murid tercelup satu dan tercelup lain tu kedian. Itu semualah. Dan guru juga akan membincangkan soalan yang diberikan dan meminta murid untuk sama-sama menjawab di dalam kelas. Untuk langkah yang ketiga, kita akan menggunakan selama 20 minit masa pembelajaran. Ini untuk menyatakan kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Jadi guru meminta murid untuk membuka buku teks halaman 76 dan meminta murid untuk memerhatikan situasi tersebut selama 2 minit. Jadi guru meminta murid menerangkan situasi apa yang terjadi dalam gambar tersebut. Guru menjangkakan murid akan menjawab, ibu sedang mengelap lantai ataupun ayah sedang mengelap adik dengan tuala. Guru meminta murid untuk menyenaraikan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air yang digunakan di dalam gambar. Guru bertanya, apakah fungsi objek-objek yang dinyatakan sebentar tadi? Murid menjawab soalan yang diberikan. Jangkaan jawapan adalah mop untuk mengelap lantai, tuala untuk mengelap badan. Jadi, guru bertanya kepada murid, adakah penting objek-objek ini dalam kehidupan seharian, dan menyimpulkan kepentingan objek-objek ini dalam kehidupan seharian. Jadi guru juga akan memberikan lembaran kerja kepada murid secara individu untuk diisi dan dihantar kepada guru sebelum masa habis. Antara contoh untuk rumusan pembelajaran di sesi penutup, guru akan bertanya kepada murid, apakah yang kita telah pelajari pada hari ini, dan guru merumuskan contoh objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air dan juga kepentingan objek-objek tersebut dalam kehidupan seharian. Guru juga membuka ruang untuk murid mengajukan soalan. Untuk justifikasi aktiviti, yang pertama sekali, guru meminta murid untuk memerhatikan sekeliling kelas dan mengenal pasti objek apakah yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air di sekeliling kelas. Aktiviti ini untuk menggalakkan pemikiran kritis murid
dalam memberikan pandangan mereka dan juga untuk mengenal pasti apakah tahap pengetahuan murid sedia ada mengikut topik yang kita ingin ajar pada masa itu. Yang untuk aktiviti pertama ialah aktiviti kumpulan yang terdiri daripada 6 orang murid setiap kumpulan, yang diberikan petebuih di mana satu petebuih untuk contoh objek boleh menyerap air dan satu petebuih untuk contoh objek yang tidak boleh menyerap air. Apabila aktiviti ini menggunakan perbincangan bersama ahli kumpulan, ini menggalakkan komunikasi dan juga kolaboratif, iaitu elemen PAK21 bersama rakan sebaya dalam membincangkan idea-idea baru. Yang kedua pula adalah eksperimen yang membezakan jenis tahap penyerapan mengikut objek yang berbeza. Aktiviti ini untuk memberikan pendedahan kepada murid walaupun semua objek boleh menyerap air, tetapi setiap objek menyerap air ini adalah pada tahap yang berbeza. Aktiviti ini juga untuk menaikkan minat murid-murid terhadap eksperimen di samping menimba ilmu baru. Ini juga akan menggalakkan murid dengan kecerdasan visual ruang untuk lebih minat untuk belajar sains dan juga menimba ilmu sains. Tahap kefahaman murid juga akan diuji dengan lembaran kerja yang diberikan sebelum eksperimen berlaku untuk memastikan murid-murid benar-benar faham dengan hasil aktiviti ini. Untuk aktiviti terakhir dilakukan bersama-sama oleh guru dan murid-murid menggunakan buku teks untuk menjelaskan kepentingan objek yang boleh menyerap dan tidak boleh menyerap air. Aktiviti ini untuk menggalakkan komunikasi dan pemikiran kritis murid dalam menyelesaikan masalah yang berlaku. Seperti jika air tumpah, apakah yang perlu murid lakukan? Guru juga memberikan lembaran kerja untuk memastikan murid-murid faham tentang kepentingan objek-objek tersebut. Yang penting dalam menguji kefahaman murid tentang kepentingan objek-objek ini dalam kehidupan harian kita. Dan ketika penutup dirumuskan oleh guru tentang objek-objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air bersama-sama dengan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hatiqah binti Ali Ilyas Abdullah. Saya dari kumpulan 3. Hari ini saya akan membentangkan modul inovasi rancangan pelajaran harian mata pelajaran sains tahun 1. Jumlah bilangan pelajar ialah 36 orang. Tema ialah sains hayat. Tajuk bab 9 iaitu bumi. Kemahiran fokus memerhati, mendengar, bertutur, membaca dan juga menulis. Standard kandungan 91 bentuk muka bumi. Standard pembelajaran 9.1.1 iaitu menyatakan bentuk muka bumi seperti gunung, pantai, bukit, lembah, sungai, kolam, tasik dan juga laut. Objektif ialah di akhir pembelajaran ini murid dapat memahami bentuk muka bumi yang terdiri daripada pelbagai bentuk yang berbeza. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti bentuk muka bumi dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan bentuk muka bumi. Untuk kriteria kejayaan, yang pertama, murid dapat mengenal pasti dengan betul sekurang-kurangnya 4 daripada bentuk muka bumi. Yang kedua, murid dapat menyatakan sekurang-kurang 4 daripada 8 bentuk muka bumi. Dan yang ketiga, murid dapat mereka cipta model bentuk muka bumi. Ini adalah alat bantu mengajar. Yang pertama, paparan video. Yang kedua, kuis online. Yang ketiga, poster bergambar. Dan juga yang keempat, lembaran kerja. Pengetahuan sedia ada murid iaitu mengetahui beberapa bentuk muka bumi lah. Untuk set induksi, isi pelajaran iaitu bentuk muka bumi. Guru akan menerangkan tajuk dan juga objektif pembelajaran kepada murid. Di sini guru akan menunjukkan poster bergambar lah kepada murid dan
guru akan tunjuk di poster tu dan bertanya kepada murid apa yang murid dapat perhatikan dalam poster tersebut. Guru akan bertanya secara rawak dan pelajar atau murid yang dipanggil oleh guru akan menjawablah soalan guru itu. Di sini diterapkan elemen berkomunikasi, di mana komunikasi dua hala di antara guru dan juga murid. Okey, langkah pertama iaitu pengenalan mengenai bentuk muka bumi. Okey, di sini guru akan menayangkan video tentang bentuk muka bumi dari platform YouTube kepada murid, dan murid akan menonton video tersebut, dan apabila selesai menonton video tersebut, guru akan bertanyakan kepada murid mengenai bentuk muka bumi. Guru akan menanyakan kepada murid apa yang murid belajar dari video tersebut. Okey, dan selepas itu guru akan membentuk 9 kumpulan terdiri daripada 4 orang murid, dan guru akan memaparkan kuis online berkaitan dengan bentuk muka bumi, dan guru akan meminta kumpulan murid ke hadapan dan menjawab kuis dengan tepat. Bagi kumpulan yang menjawab dengan betul kesemuanya, guru akan memberi pujian dan juga peneguhan. Dan bagi murid yang tidak dapat menjawab dengan tepat untuk kesemua soalan, guru juga akan memberi peneguhan yang positif kepada murid tersebut. Yang kedua itu langkah kedua, okey, mereka cipta model. Okey, di sini guru akan meminta murid untuk keluarkan barang-barang yang murid bawa daripada rumah, seperti klip kertas, pensel, pinggan kertas, tanah liat yang berwarna, kertas putih dan juga penanda. Dan guru akan membaca arahan kepada murid langkah-langkah untuk mereka cipta model dalam buku teks Sains tahun 1 halaman 84, dan murid akan mereka cipta model tersebut dalam kumpulan yang telah dibentuk, tetapi setiap murid harus mereka cipta modelnya sendiri. Okey, apabila pelajar atau murid siap mereka cipta model, guru akan memanggil wakil kumpulan untuk mempamerkan hasil yang mereka cipta model bentuk muka bumi itu di hadapan kelas lah. Okey, untuk langkah ketiga itu pembincangan tentang bentuk muka bumi. Okey, di sini guru akan mengagihkan lembaran kerja kepada murid, dan guru akan memberi arahan kepada murid macam mana nak jawab di lembaran kerja itu. Dan ini adalah tugas individu, dan setiap murid haruslah menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru lah. Okey, dan murid haruslah menghantar kembali lembaran kerja yang telah disiapkan, dan guru akan menyemak dan memberi peneguhan yang positif lah kepada murid. Okey, untuk penutup, guru akan bertanya soalan kepada murid, apa yang mereka belajar hari ini, apa yang mereka pelajari pada hari ini, dan guru akan bertanyalah soalan, siapa yang tahu apa itu lembah. Jadi di sini guru membuka ruang untuk pelajar memberanikan diri untuk menjawab soalan yang telah guru ajukan lah, dan secara tidak langsung dia dapat menyelahkan keyakinan dan keberanian dalam diri pelajar. Dan selepas itu guru akan merumuskanlah semua tentang
pelajaran hari ini, iaitu pelajaran bentuk muka bumi, dan guru juga akan memberikan ruang kepada murid untuk bertanya jika mereka ada soalan yang tidak difahami. Okey, kesimpulannya, 20 daripada 36 pelajar tahun 1 yang hadir berjaya mencapai objektif pertama, kedua dan ketiga. Dan selebihnya 16 orang murid tahun 1 yang hadir tidak berjaya mencapai objektif pertama, kedua dan ketiga. Jadi murid-murid tersebut perlu bimbingan dan perhatian daripada guru. Ini merupakan lampiran untuk insight induksi, poster bergambar untuk aktiviti di langkah 1 iaitu video dari YouTube dan juga kuis online. Okey, ini merupakan lampiran langkah 2 untuk aktiviti di langkah 2 itu mereka cipta model, di mana yang pertama ni ada buku teks tahun 1 sains. Langkah-langkah untuk mereka cipta model ada di dalam buku teks, dan ini merupakan contoh model yang telah direka cipta oleh pelajar tahun 1. Dan ini lembaran kerja yang guru akan agihkan kepada pelajar lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Aina binti Marfi. Saya akan menerangkan RPH untuk tugasan ketiga modul inovasi, iaitu subjek yang saya pilih adalah subjek sains untuk tahun 1. Bilangan murid yang terlibat adalah selama 36 orang dan masa yang diperuntukkan adalah selama 1 jam 30 minit. Tema untuk tajuk yang dipilih adalah sains fizikal, dan tajuk yang dipilih adalah bentuk magnet, iaitu unit 7, bentuk magnet dan hebatnya magnet. Kemahiran fokus yang terlibat adalah mengenal pasti, mengitlak dan menyimpulkan. Teknik kandungan magnet ialah memberi contoh penggunaan magnet dalam kehidupan, mengenal pasti pelbagai bentuk magnet, mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai jenis bahan, membuat kesimpulan kekuatan suatu magnet berdasarkan penyiasatan yang dibuatlah. Jadi objektif untuk topik ini adalah proses PDP. Pelajar dapat memberi 2 contoh kegunaan magnet dalam kehidupan harian, mengenal pasti 5 bentuk magnet, dan mengitlak tindakan magnet sama ada dia menarik ataupun tidak menarik pelbagai jenis objek. Kriteria kejayaan untuk membolehkan objektif dicapai adalah pertama, murid perlu berupaya untuk menamakan 5 bentuk magnet berdasarkan gambar yang betul. Murid berupaya untuk mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 objek yang boleh ditarik oleh magnet. Dan ketiga, murid berupaya untuk mengenal pasti kurangnya 4 objek ataupun bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Bahan bantuan mengajar yang digunakan adalah buku teks dan lembaran kerja jadual hebatnya magnet, lembaran kerja bentuk magnet, bakul yang mengandungi alatan dan bahan untuk eksperimen, dan gambar rajah menunjukkan perbezaan magnet lah. Jadi pengetahuan sedia ada murid sebelum mempelajari topik ini adalah murid sudah mempunyai pengetahuan asas pada magnet. Jadi untuk set induksi adalah guru menggunakan buku teks, di mana guru meminta murid untuk memahati dan mengenal pasti objek yang terdapat pada halaman 62 dan 63. Guru akan menerangkanlah dengan lebih terperinci berkaitan topik yang akan dibincangkan. Guru akan mengaitkanlah perbincangan gambar tersebut dengan topik yang akan dipelajari pada hari ini, pada hari tersebut. Langkah 1, guru menggunakan lembaran kerja bentuk berbeza dan nama magnet lah. Jadi setiap bentuk yang berbeza mempunyai nama yang berbeza. Pelajar akan diminta untuk membuat perbincangan untuk mengisi ruang kosong pada lembaran kerja tersebut dengan nama yang tepat lah. Selepas guru telah menerangkan secara terperinci berkaitan nama dan bentuk magnet yang terdapat lah. Seterusnya, langkah kedua, guru gunakan buku teks sebagai rujukan kepada aktiviti penyiasatan, di mana guru meminta murid untuk mengambil bakul yang terdapat alatan dan bahan untuk melakukan eksperimen. Dalam bakul tersebut mempunyai magnet bar dan mempunyai beberapa objek yang diperbuat daripada pelbagai jenis bahan lah. Pelajar akan meletakkan objek tersebut pada atas meja dan mendekatkan magnet bar kepada objek tersebut. Pemerhatian yang dibuat akan
perlu direkod oleh pelajar pada lembaran kerja setelah guru menerangkan secara terperinci apa aktiviti yang perlu dilakukan ataupun apa langkah seterusnya. Selepas pelajar membuat pemerhatian, pelajar akan membincangkan mengapa pemerhatian tersebut terjadi dan guru akan meminta pelajar untuk membincangkan sesama kumpulan dan guru akan membantulah pelajar untuk berbincang. Langkah ketiga adalah di mana pelajar akan sekali lagi membuat aktiviti penyiasatan gunakan klip kertas dan berbagai jenis ataupun bentuk magnet yang berbeza lah. Jadi untuk eksperimen ini pelajar akan menguji tahap kekuatan magnet yang berbeza. Penyiasatan 1, magnet yang digunakan adalah magnet berbentuk U, di mana magnet yang dapat menarik lebih banyak klip kertas adalah magnet yang lebih kuat lah, daya tarikannya lebih kuat. Dan seterusnya untuk aktiviti kedua adalah menggunakan magnet yang berbentuk beza, jenis yang berbeza dan bentuk yang berbeza, dan melihat tahap kekuatan daya tarikan magnet. Jadi kesimpulan daripada aktiviti penyiasatan tersebut akan dilakukan oleh pelajar secara berkumpulan lah melalui perbincangan dalam kumpulan. Guru akan bertanya apakah kesimpulan yang dapat dibuat melalui aktiviti penyiasatan ini dan pelajar akan menerangkanlah magnet yang kuat lebih banyak tarik klip kertas, magnet yang lemah dia tak boleh tarik klip kertas banyak. Guru akan membuat rumusan lah berkaitan kegunaan magnet, ciri-ciri magnet, jenis magnet yang terdapat dan fungsinya dalam kehidupan harian. Selain itu, kekuatan magnet tersebut juga boleh mempengaruhi kegunaannya juga. Jadi guru akan membuka ruang untuk pelajar mengajukan soalan. Jika dilihat pada aktiviti yang dijalankan, terdapat banyak aktiviti perbincangan di mana guru menggalakkan pelajar untuk menerapkan elemen kolaboratif, komunikasi, pemikiran kritis dan juga nilai murni bekerja berpasukan. Penggunaan buku teks adalah sebagai bahan bantuan mengajar adalah disebabkan oleh untuk memudahkan pelajar menerima arahan yang jelas dan tepat lah. Jadi memudahkan proses penguasaan dan pemahaman pelajar pada fakta dan konsep yang baru dipelajari, iaitu pasal magnet lah. Dan guru hanya bertindak sebagai pemudahsara tapi berpusatkan murid. Jadi murid perlu mendengar arahan guru dan sambil merujuk kepada buku teks untuk mendapatkan kefahaman yang lebih tinggi lah berkaitan aktiviti yang akan dijalankan dan juga berkaitan topik yang dibincangkan pada hari ini. Guru menjalankan eksperimen pada sesi PDP untuk mengukuhkan lagi lah, meningkatkan pengukuhan pemahaman pelajar berkaitan topik.